Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukra ala nikmat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan kawan-kawan saya akan menyampaikan sebuah folio yang bertajuk Prinsip Syariah dan Etika Islam dalam Sains, Teknologi dan Kejuruteraan. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan. Ilham Naim, 18 DKM 23F 1067. Ais Iskandar, 18 DKM 23F 1068. Ahlif Syahmi, 18 DKM 23F 1010. Nabil Hakimi, 18 DKM 23F 1013. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai syariah. Syariah adalah berasal daripada perkataan syarak yang memberi maksud jalan ke arah sumber air atau memberi makna jalan yang lurus. Syariah dari aspek istilah adalah merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sumber air kerana syariat diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup, begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Manusia akan mati tanpa air. Manusia akan sesat tanpa syariat. Kewujudan syariat bukan menyusahkan tetapi dipati bagi kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Isu penyalahgunaan dadah secara berleluasa. Apakah penyalahgunaan dadah? Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan perlakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia akan mendatangkan perasaan gembira melampau atau ketagih, bertujuan lari dari kenyataan. Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan pola songsang. Penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian. Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan pola songsang. Penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian. Penagih dadah cenderung menggunakan dadah secara berterusan, walaupun berlaku masalah dalam diri atau masyarakat. Sering terlibat dalam masalah perundangan akibat penyalahgunaan dadah. Meletakkan diri dalam situasi yang berbahaya. Apakah penagihan dadah? Penagihan dadah dikenali sebagai bergantung dengan dadah. Penagihan dadah bermula apabila seseorang itu memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini. Mula menunjukkan sifat-sifat ketagih apabila penggunaannya dihentikan. Terpaksa meningkatkan jumlah dadah yang lebih banyak dan tempoh penggunaan yang lebih lama. Penagihan dadah juga akan membuat seseorang hilang kawalan diri. Kebiasaannya, penagih dadah akan menghabiskan masa untuk melakukan aktiviti seperti mencari, pengedar, membeli dan menggunakan dadah. Begitu juga mendapatkan wang bagi membeli dadah. Apabila seseorang ketagih atau bergantung kepada dadah secara fizikal dan psikologi, akan wujud keinginan yang melampau untuk mengambil atau berterusan menggunakan dadah dalam apa cara sekalipun. Ini akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri mereka dan masyarakat sekeliling. Kenapa mereka mengambil dadah? Ingin mencuba, terikut-ikut, amalan budaya, suasana semasa, contohnya perang, kelab malam, tekanan, cabaran dalam kumpulan, bagi tujuan merawat, meningkatkan kawalan diri dan prestasi. Penggunaan dadah dalam syariah Islam. Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, para ulama menjelaskan bahawa penyalahgunaan dadah hukumnya haram. Pengharaman ke atas dadah meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat tentang khamar. Dengan umat Islam terhadap penyalahgunaan dadah.
Islam merupakan agama yang menekankan kesucian jiwa dalam kehidupan manusia yang bertamadun. Kesucian jiwa adalah sebahagian daripada iman yang berfungsi melahirkan individu yang mematuhi segala syariat Islam. Masalah penyalahgunaan dadah dilihat sangat serius sejak kebelakangan ini di seluruh dunia. Malaysia juga turut mengalami masalah ini. Data penagihan dadah pada tahun 2010 menunjukkan seramai 16,646 orang berbanding 15,736 orang pada tahun 2009. Islam menghiaskan dadah kepada arak, iaitu perkara yang memabukkan, menghilangkan kewarasan, akal dan pertimbangan diri. Melihara akal. Akal merupakan anugerah utama bahagian komponen tubuh badan manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingnya. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksimal menyamai kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padang bola sepak. Kita perlu bertanggungjawab dan mengambil kira setiap apa yang kita lakukan serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Langkah mengatasi masalah ini, pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat, misalnya diberikan hukuman mati gantung bagi pengedar dadah. Melaksanakan pendidikan untuk mencegah dari penyalahgunaan dadah. Sebagai contoh, mengadakan aktiviti seperti ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Perlu mewujudkan kerjasama antara orang awam dan kerajaan. Masyarakat dan pihak kerajaan perlu memata-matai serta bertindak pantas dalam melakukan kegiatan yang mencurigakan. UWAFA perlu mengawasi dan bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak mereka, membuat pusat-pusat pemulihan, membuka rumah-rumah pemulihan yang bertujuan untuk memberi rawatan bagi penagih-penagih sama ada dari berbagai peringkat umur, bangsa dan lain-lain. Kesimpulannya, sebarang kegiatan sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah memberi keutamaan kepada memelihara peranan syariah. Pelaksanaan sesuatu perkara hendaklah merujuk mengutamakan agama, memelihara maruah dan harga diri, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sumber rujukan internet, kitab, Hantar Syariat Islam dan juga lecturer yang kami sayangi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.